guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Pendedahan demi pendedahan sahabat semua, amat mengejutkan. Inikah sebabnya kenapa mereka begitu terdesak untuk mahu menang dalam PRN khususnya di negeri Kedah sahabat semua. Hari ini satu pembongkaran ya bernilai RM13 juta pencurian ya yang didakwa terlibatnya salah guna kuasa dan juga rasuah sahabat-sahabat semua. Ini juga turut ya membabitkan ya, didakwa membabitkan Menteri Besar Kedah, tidak lain tidak bukan Sanusi. Jadi menarik untuk kita kongsi, dengar kongsian daripada ataupun pencerahan details daripada Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution semasa beliau memberikan ucapan di Kedah Alor-Star malam semalam. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi majlis, rakan-rakan pimpinan, hadirin hadirat yang dimuliakan. Alhamdulillah bersyukur. Saya nak ucap terima kasih pada sahabat saya Datuk Zamri jemput saya untuk ambil bahagian malam ini. Parti Keadilan dia tugaskan beberapa pimpinan untuk persiapan pilihan raya di 6 negeri. Saya pula Keadilan Pusat amanahkan untuk berkampung di Kedah saja. Jadi saya akan sampai ke seberapa banyak kawasan pilihan raya dengan cita-cita bersama dengan Barisan Nasional kita akan dapat insya-Allah menubuhkan kerajaan di negeri Kedah ni insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, buat parti politik ni memang untuk masuk pilihan raya. Masuk pilihan raya dengan tujuan untuk menang dan dengan kemenangan itu kita memegang kuasa politik. Dengan kuasa politik itu bila kita kuasai negeri, kita buat dasar-dasar yang bagi kebaikan kepada rakyat. Sebab itu dalam politik ni kita masuk mesti dengan kepahaman yang jelas. Politik ni ada tujuan dia. Buat pemimpin, politik ni maknanya pegang amanah. Lawan kepada amanah ialah khianat. Pegang amanah dengan kesedaran bahawa di hari akhirat nanti ada perkiraan dosa pahala. Banyak perkara yang akan dipersoalkan. Ingatan ini buat diri saya dan sekalian rakan-rakan yang sekarang berada pada kedudukan yang bergelar pimpinan. Tujuan politik yang kedua ialah ajak orang buat baik dan bagi tahu dengan orang elak daripada buat kejahatan. Istilahnya amar ma'ruf, nahi mungkar. Tujuan politik ini juga adalah untuk melaksanakan keadilan di kalangan rakyat. Jadi saya mulakan bahawa pilihan raya ni satu proses di mana kita nak bawa parti kita serah kepada rakyat untuk buat pilihan. Dengan kita yang memimpin parti politik ini jelas bahawa ianya bukan persoalan untuk kuasa semata-mata, tapi ianya persoalan amanah dan pertanggungjawaban. Persoalan menegakkan keadilan. Persoalan menyeru ma'ruf dan mencegah mungkar. Dan persoalan menjaga amanah. Itu adalah mesej yang pertama. Buat kita orang Islam, kena ada akhlak politik. Dan panduan kita Al-Quran. Panduan kita kepada pribadi Rasulullah SAW. Kita boleh berbeza parti. Tapi kalau sumber kita yang sama, Al-Quran dan juga sunnah, tentulah asas itu asas yang kita semua sedia maklum. Misalnya,
politik membolehkan kita berbeza pendapat. Namun adab dalam beza pendapat itu tak boleh sampai kita mencaci, jauh sekali memaki hamun atau memberi gelar. Yang ini asas yang sangat penting. Yang kedua, tak boleh pula akhlak politik itu ditonjolkan dengan sampai kepada tahap mempertikai keimanan saudara seagama kita. Tak boleh. Baru ni di Stadium Darul Aman berlangsung himpunan yang ramai. Kemudian ada seorang ilmuwan yang sangat dihormati di Kedah. Dalam doanya itu minta supaya rakyat Kedah selamatkan negeri Kedah ni daripada musuh-musuh Allah. Yang ni masalah. Dan didoakan pula kehancuran kepada musuh Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, ini yang saya maksudkan. Dalam sirah Nabi SAW, tak pernah Nabi mendoakan kehancuran sesama umat. Tak pernah. Nabi tak pernah berdoa untuk Allah Ta'ala hancurkan umatnya. Tak pernah. Dalil. Ketika Nabi berdakwah di satu tempat namanya Taif, Nabi dibaling dengan batu, dengan kayu, dimaki hamun, dilakukan dengan kasar sekali, sehingga luka dan berdarah. Dalam peristiwa itu diceritakan bagaimana malaikat beritahu dengan Nabi. Malaikat minta Nabi berdoa. Apakah Nabi mau dihempapkan bukit ke atas penduduk Taif supaya binasa semua? Apa jawab Nabi? Nabi kata, jangan. Sesungguhnya mereka umatku dan mereka belum mengetahui. Itu dia akhlak Nabi. Hari ini, kalau ada di kalangan ilmuwan sekalipun yang mengambil pendekatan bahawa berbeza politik boleh menjadi sebab untuk mereka berdoa supaya dihancurkan sesama umat Islam, maka saya mengajak rakyat negeri Kedah, tolak. Sebab itu bukannya ajaran agama. Kalau Nabi, saya katakan, tak pernah berdoa minta Allah Ta'ala hancurkan umat, pasal apa hari ini di kalangan orang Islam boleh sampai melihat saudara Muslim yang lain sebagai musuh Allah. Yang itu tertolak. Yang kedua, kita minta dijauhkan seolah-olah kita merasakan bahawa hanya keimanan kita saja yang sempurna dan iman saudara agama kita yang lain, saudara seagama yang lain tu iman yang cacat dan rosak. Maka kita keluarkan kalimah, ini kelompok yang tidak beriman. Ini kelompok yang tidak berakidah. Saudara, kalau kita baca kisah-kisah para ilmuwan hebat, kita akan jumpa nama seperti Ahnaf bin Qais. Kita akan jumpa nama seperti Hasan Al-Basri. Mereka ini bila baca Quran, dan mereka terhenti pada ayat innamal mu'minuna alladhina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, sehingga habis ayat. Maksudnya, tanda-tanda orang beriman itu ialah bila dibaca, disebut nama Allah, gementar hatinya. Bila dibaca ayat Allah, bertambah keimanannya. Kata Ahnaf bin Qais, kata Hasan Al-Basri, kalau inilah tanda-tanda orang beriman, apa kata mereka? Sesungguhnya kami belum beriman lagi. Mereka rasa iman mereka tak sempurna. Hari ini, kita boleh tengok sebahagian daripada pimpinan dalam parti Islam berucap. Dan dalam ucapan itu dengan mudah sekali mempertikaikan dan mengkelaskan tahap keimanan rakan-rakan yang lain yang bukan daripada kelompok parti mereka. Ini saya katakan bahawa bukan yang Islam ajak. Saudara yang saya muliakan,
Karena itulah, dalam ucapan baru-baru ini, di pelancaran jentera Unity Government di Guak Cempedak, saya bawa satu kisah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah Ta'ala perintahkan supaya berhujah, berdebat dengan Fir'aun. Allah Ta'ala kata, izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berhujah dengan Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Tapi Allah Ta'ala sebut juga, hang pi jumpa Fir'aun itu, hang mestilah bercakap dengan lembah lembut dan berlaku baik. Istilahnya, qailan layyinan. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Hari ini kita tengok, dapat saja mikrofon ini, boleh persendakan orang. Maki hamun. Tak cukup inci. Disebut. Mempersendakan. Meremehkan. Memaki hamun. Yang ini, saudara, saya nak katakan bahawa sekurang-kurangnya, kalau kita jelas, politik ni mesti ada nilai. Politik ni mesti ada akhlak. Politik ni mesti ada adab. Karena itulah, saya katakan bahawa di kalangan yang menyerang kita, memaki hamun, tentulah kalau mengambil kisah Nabi Musa dan Nabi Harun berjumpa Fir'aun, kita katakan kepada mereka bahawa kita yang kena maki ini tidak sejahat Fir'aun. Mereka pula tidaklah sebaik Nabi Musa. Kalau begitu, pasal apa boleh mempersendakan? Hari ini juga kita tengok, atas nama perbezaan politik, fitnah yang tidur itu dibangunkan semula. Kita boleh tengok di negeri Kedah ini. Ada seorang yang kalau berucap, dia enjoy membangkitkan semula hal yang kita istilahkan sebagai qazaf. Qazaf, menuduh saudara Muslim kita yang lain melakukan perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar. Dan ini Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Perbuatan menuduh saudara Muslim yang lain, yang diketahui kebaikannya secara daruri, dengan tuduhan-tuduhan yang dia enjoy, dia seronok. Saya kadang-kadang termenung bila tengok bukan sedikit kalangan yang faham Islam di kalangan mereka, tapi tak berani menegur tabiat dan perbuatan sebegini. Sekali lagi, kita katakan bahawa kalangan ini tak boleh kita benarkan lagi untuk terus memimpin negeri Kedah ini, kerana mudaratnya itu jauh lebih besar. Dan inilah yang menjadikan kita menghimpunkan kekuatan di kalangan penyokong-penyokong kerajaan perpaduan untuk berusaha bagi mengambil alih kerajaan ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, dari segi tata kelola, saya baru ni sebut dalam siri-siri ucapan, saya sangat guided, sangat dipandukan dan sangat fokus, terutama dalam perkara yang melibatkan kepentingan negeri Kedah. Sahabat saya, Saudara Sanusi, dia kata, Saifuddin, hang Menteri Dalam Negeri, hang tak ada kerja ke duk cakap pasal Kedah saja? Saya kata, saya nak abang Tuan Sanusi, sahabat saya, Jemaah Menteri juga melantik saya sebagai pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah. Tugas saya untuk menjelaraskan, memantau semua projek kerajaan persekutuan di negeri Kedah yang jumlahnya 1.6 bilion ringgit. Minggu lepas, saya pergi loji rawatan ayak belah Bandar Baru. Esok, saya nak pergi pula tengok loji rawatan ayak di Pendang. Lepas ni saya nak pergi tengok pula belah Kubang Pasu.
Pasal apa? Pasal ini semua projek kerajaan persekutuan. Tugas saya kena pastikan projek ini berjalan dengan elok. Pasal apa? Pasal Kedah kita ada masalah air. Betul atau tidak? Belah Sungai Petani, belah Bukit Selambau, belah Sidam. Saya minta pegawai SADA bagi taklimat kepada saya minggu lepas. Mereka bagi tahu. Memang masalah ini akan berterusan. Melainkan loji rawatan air yang sedang dibina ini, di 5 atau 6 tempat ini siap ikut jadual. Jemaah Menteri Kabinet kata, kamu Saifuddin, kamu orang Kedah, kamu pegang jawatan ini, tugas kamu memantau. Maka saya turun kerana itu tugas yang diberi amanah. Saya dengar komen Datuk Sanusi, dia kata, tak buat kerja lain kah? Saya buat kerja. Soal immigration, jabatan pendaftaran, rela, polis, semua kita jaga elok. Tapi bila polis buat kerja, Sanusi marah pula. Polis buat kerja, Sanusi marah juga. Nah? Dia kata, dia berhubung dengan pegawai polis. Daripada pukul 10 malam sampai pukul 2 pagi. Apa perhubungan itu? Polis kata, boleh tak mai balai polis? Sanusi pun kata, saya tak mau pergi. Kalau hampa nak tangkap, saya tak mau pergi. Dia lagu tu. Mana boleh lagu tu? Kita ni jawatan apa pun kita. Kalau dah kena, polis pun bukan panggil saja-saja. Di Malaysia ni ada 30 juta rakyat. Pasal apa pada hari itu polis cari Sanusi saja? Mesti ada sebab. Sebabnya macam disebut oleh penceramah terdahulu, Dewan Diraja Selangor buat report. Dewan Diraja Selangor bukan calang-calang orang. Ada bekas hakim, Datuk Zawawi Saleh. Ada bekas ketua audit negara, Amrin Buang. Mereka ni orang-orang terpilih yang tuanku lantik menduduki Dewan Diraja. Mereka ni lama sekali baru buat report. Terutama dalam perkara yang berunsur penghinaan terhadap institusi raja. Negara kita ada rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Sebut. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan maknanya tak boleh maki orang. Tak boleh biadab. Tak boleh fitnah. Tak boleh cerca. Itu makna kesopanan dan kesusilaan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Saya nak beritahu Datuk Sanusi, dia adalah tentera laut kehormat, Navy. Nah, dia kehormatnya lah. Saya tengok pasal makan dengan dia di Langkawi baru ni 5, saya pakai kot macam biasa, dia pakai baju putih. Baju uniform Navy. Saya nak beritahu dengan Datuk Sanusi. Sultan Selangor tu, dia Sultan-Sultan ni, kalau Sultan Kedah, dia tentera, angkatan tentera darat. Kalau Pahang, tentera udara. Nah, dia panggil macam, apa, bukan kena kehormat, macam komander ni lah. Nah, Sultan-Sultan ni dia pegang satu. Manakala Sultan Selangor ni memang dia Navy punya. Sultan Selangor tu. Jadi Datuk Sanusi dia kehormatnya, bukan dia bukan tentera laut, tapi dia dapat kehormat punya. Sultan Selangor tu adalah ketua dia. Tiba-tiba hang pi hina kawan tu. Jadi saya ingat mungkin sampai masa ya. Angkatan tentera kita, majlis angkatan tentera ni, majlis angkatan tentera semak balik ni. Hak kehormat untuk Sanusi barangkali sampai masa tarik balik lah. Cabut kot. Pasal tak hormat dengan Sultan Selangor. Barangkali kena sure begitu dah nampak gaya. Nak? Pasal apa? Kurang-kurang ada 3 perkara hak dia langgar. Yang pertama, saya sebut besok lusa Sanusi boleh balas. Ni bila saya sebut
Dia berlindung di sebalik pegawai kerajaan. Dia suruh pengarah tanah galian jawab kita. Jadi dia steady. Tak boleh lah. Kamu orang politik, saya orang politik. Saya kemuka hujah, kamu jawab hujah. Jangan kita bagi hujah, dia maki. Itu tak betul. 3 perkara. Yang pertama, Sultan Selangor masa perkenankan pembubaran Dewan Negeri Selangor. Tuanku Sultan dah buat kenyataan dah. Orang politik jangan heret institusi raja. Dalam kempen dan dalam politik. Tuanku Sultan Selangor sebut dah. Yang kedua, ungkapan yang dia buat itu seolah-olah membandingkan Sultan dua negeri. Ya. Sultan di Kedah melantik dia. Kemudian ayat berikutnya, kalau Sultan itu baik, takkan lantik orang macam Amir. Hak inci tak apa cukup. Apa innuendo saya? Mesejnya apa? Siapa yang lantik Amir? Sultan Selangor. Tang tu yang dia kena getahnya. Kena getah tang tu. Benda tu bukan gaduh tafsir jauh dah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah minta maaf, minta ampun. Tapi cakap, saya hantar surat warkah kepada tuanku, saya dah minta ampun dah, minta maaf. Tapi saya bagi tahu bahawa kalimah saya tu telah dipusing, diputang oleh musuh politik saya. Ya lagu tu. Minta maaf tuanku, tapi sebenarnya kenyataan patik tu orang lain putang. Dewan di Raja Selangor ni bukan calang-calang. Ada hakim dalam tu, bekas hakim. Takkanlah tak reti nak baca. Maknanya minta ampun, minta maaf dengan tuanku. Kemarin kena di mahkamah, yang Arif saya tak mengaku salah. Hak mana satu? Hang hantar surat kat tuanku, minta maaf. Hang cakap dalam mahkamah, tidak mengaku salah. Hak mana satu hang ni? Celaru orang buat gaya. Sebab itu, saya kata, yang pertama, Navy, kehormat dia tu, saya ingat Angkatan Tentera kena semak balik. Yang kedua, saya kata bahawa apa yang diungkap di luar, dengan punca hak jadi sebab ni, saya tengok tak lari jauh dah. Ya, baik. Itu soal dia. Mengumumkan saudara Rafizi. Kita bagi tepukan saudara Rafizi. Dia baru sampai dari Gurun, Kedah. Okay. Sementara dia tarik nafas, saya sebelum passing baton ni kepada Rafizi, saya nak perhabis sikit lagi. Saya beritahu Rafizi, atas ni hangat. Raf. Dia pula pakai baju hitam, penyerap haba yang baik. Hujan lagi kat luar? Sikit-sikit. Baik. Itu pasal kes. Yang kedua, ada sebab kita nak ajak rakyat Kedah tukar kerajaan ni. Isu tata kelola. Saya baru 2-3 seri pendedahan. Saya sebut pasal kecurian nadir bumi. Bila saya dedah tentang kompaun yang telah dikenakan oleh pengarah tanah dan galian kepada MBI, Menteri Besar Incorporated. Siapa pun dengar ucapan saya di Guak faham maksud saya. Kompaun yang dikenakan kepada Menteri Besar Incorporated. Baik. Nadir bumi ini ataupun rare earth banyak di kawasan Sek dan juga Baling. Banyak. Tuan-tuan, kemarin petang, Ketua Pegawai Eksekutif dan pengarah sebuah syarikat dah kena dah. Yang itu kita biar SPRM jalankan tugas. Tapi tugas saya untuk terus menyebut tang mana yang Menteri Besar Incorporated ni terlibat. Yang biar setiap kali kita sebut, hatta dalam Dewan Negeri pun, Datuk Sanusi akan tepih begitu saja. MBI tak terlibat, MBI tak terlibat, MBI tak ada kena mengena dengan curi. Malam ni saya nak sebut, MBI tahu betul-betul bahawa kompartmen atau kawasan dia
adalah tempat di mana berlaku kecurian besar-besaran nadir bumi, dan dalam pengetahuan dia, tuan-tuan, sekurang-kurangnya sudah ada 2 fasa tangkapan. Yang pertama, lebih 50 orang. Ini awal tahun ini. Siapa tangkap? Jabatan Hutan. Siapa tangkap? Jabatan Mineral dan Galian. Siapa tangkap? Jabatan Immigration Malaysia. Tangkap. Tangkapan berlaku dan kemudiannya disiasat. Hak tu saya tak mau syarah lebih. Saya masih lagi mengumpul bukti-bukti. Tetapi yang ditangkap itu bukannya dikenakan tuduhan mencuri. Mereka dikenakan tuduhan kompaun menceroboh kawasan hutan simpan. Jadi kompaun 5,000 ya. Ada orang tolong bayar pula. Masa kena tangkap pun ada orang tolong bail out juga. Jadi ringan. Tak sangat. Tuan-tuan rakyat Kedah, tahukah kita bahawa Datuk Sanusi adalah orang yang menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri, Datuk Hamzah, Menteri sebelum saya. Dia minta supaya dibawa masuk 10 jurutera dari negara China. Dan 21 pekerja, tulisan dia, surat dia kata 21 pekerja mahir. Tapi surat Ketua Eksekutif MBI, Haji Sobri, kata 21 ni pekerja am. Hak mana satu tak tahu. Pasal apa dia tulis surat ke Hamzah? Dia minta mereka ni diberi pas masuk, pas pekerja. Baik, bila saya tengok, ada 2 nama yang sangat meragukan. Yang pertama, namanya Su Loifat dari negara China. Dia jadi pengurusi, dia juga jadi perunding. Dia panggil konsultan kepada projek ini. Projek apa? Projek curi nadir bumi. Yang kedua, namanya Huang Ziyi. Saya berucap di Pulau Pinang 2-3 malam lepas. Saya minta Sanusi jelaskan kedudukan 2 orang ni. Yang sekarang ini pas lawatan iktisas mereka, itu, mereka adalah 2 orang yang sekarang ini majikannya adalah MBI. Saya tanya dengan Datuk Sanusi, dia tiap-tiap hari petah jawab, petah menjawab. Hak ni dia senyap sampai hari ni. Tak ada langsung. Saya tengok monitor semua sosial media, dia tak jawab. Huang Ziyi, Su Loifat masuk sebagai staf profesional duduk di MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah. Mereka ni kepakarannya apa? Berapa lama mereka hang ikat kontrak bekerja dengan MBI? Berapa hang bayar? Apa tugas mereka? Job spec mereka? Atau job description mereka? Tanggungjawab mereka apa? Sebab seorang daripadanya, iaitu Huang Ziyi, adalah orang yang ditangkap menceroboh hutan simpan. Hang ambil kerja, hang tulis surat kepada Menteri Dalam Negeri supaya mereka ni diberi pas lawatan iktisas sebagai staf profesional untuk bantu usaha eksplorasi, cari gali, mengkaji, menyelidik kawasan-kawasan yang ada nadir bumi dalam milik MBI. Hang tulis surat. Bila mereka dapat, hang letak di MBI, mereka kena tangkap. Saya nak tanya Sanusi, 2 orang ni duduk di mana lah? Berapa hang bayar? Apa sebab 21 orang warga Cina ni hang minta bawa masuk hanya untuk menjadi pekerja am? Seperti mana surat CEO MBI. Orang jeneri tak boleh buat ke kerja am? Orang berlantik tak boleh buat ke pekerjaan-pekerjaan am ni?
Kerja am ni apa? Sodok tanah, cuci sampah, basuh alat-alat gali ni. Yang tu aja. Agama, bangsa, negara, takbir. Pekerja am 21. Rakyat Cina yang hang tulis surat minta diberi pas pekerja. Baik, sebahagian daripada mereka yang hang minta masuk itu, masuk atas permit untuk mendapat rawatan medical tourism. Mereka ni sakit ke? Masuk ke Malaysia melalui permit medical. Permit untuk dapat rawatan. Saya nak tanya Sanusi, hospital mana yang bagi sokongan? Saya nak suruh dia dedahkan. Kalau saya dedah, habis suspend dia. Saya tahu 21 orang tu, nama apa, nombor pasportnya di mana, dia masuk pas apa, dia kerja di mana, bila masuk. Cuma kita nak bagi tahu bahawa pendedahan ini menunjukkan bahawa Sanusi sebagai Menteri Besar, Sanusi sebagai Menteri Besar Incorporated, Perbadanan Menteri Besar, yang mendapat kawasan kompartmen nadir bumi, kemudian melantik dan membawa masuk beberapa pekerja dari negara China, berlaku 2 tangkapan. Tangkapan pertama tidak kurang daripada 380 kampit nadir bumi. Ini bukan eksplorasi lah, ini curi. Lesen eksplorasi maksudnya kalau kita nak bangunkan, nak usaha hasil kawasan nadir bumi, kita tak tahu banyak mana kandungan dia. Kita akan minta lesen meneroka. Kita akan minta ambil sampel dulu. Tebuk sana, tebuk kawasan ni, tebuk sini, hantar ke makmal. Makmal akan tengok kandungan biji tu banyak mana. Kita puas hati, baru kita masuk untuk minta lesen cari gali, lesen melombong dan sebagainya. Ini lesen meneroka apa sampai 380 kampit hampa balon ni? Saudara, semua tu dapat kerana ada surat daripada Ketua Eksekutif MBI yang memberi lesen kepada mereka ni untuk korek. Baik. Hak ni saya tamat tuan dulu. Esok saya nak dengar Datuk Sanusi jawab ke tak? Hak lain semua dia ulah. Dia kena tangkap 3 paki, polis jahat. No? Amir tak cukup inci. Okey? Yang Arif Hakim, saya tak mengaku salah. Tuanku Sultan, saya minta ampun. Tak apa. Law, saya kata, tolong bagi tahu. Su Loi Fat dan juga Huang Ziyi. 2 warga Cina yang hang tulis surat minta Hamzah Zainuddin bagi pas lawatan iktisas. Plik. Pas lawatan iktisas mana profesional lah. Orang yang profesional. Seluruh Kedah ni tak ada hak secerdik 2 orang ni. Kalau bab nak melombong nadir bumi. Tak ada. Hak depan saya ni semua tak ada. Tak ada kepakaran. 2 orang ni saja yang ada kepakaran yang Sanusi buat masuk dari Cina. Pas iktisas. Seorang kena tangkap, seorang lagi hilang. Saya nak tanya Sanusi, pasal apa hilang? Wow, itu dia sahabat semua, satu pendedahan yang mengejutkan. Jadi ternyatalah bahawa geng sapu bersih, geng kaki fitnah, penyakau ini ya mempunyai strateginya masing-masing. Kononnya membawa mereka masuk ke negeri Kedah hanya untuk buat eksplorasi, tetapi sebaliknya ya nadir bumi telah pun dilombong, nadir bumi telah pun dicuri, dan ini melibatkan salah guna kuasa dan juga rasuah yang membabitkan bernilai RM13 juta sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik pendedahan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi kita mau menantikan ya apakah jawapan lagi daripada MB Lato-Lato yang hanya pandai buat bising, provokasi, anggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Tapi sebenarnya dia adalah MB Lato-Lato yang boleh diibaratkan sebagai individu yang tidak tahu malu. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan,
Tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.